Saya menetap di Johor Bahru, ingin menceritakan kisah seram yang terjadi pada anak lelaki saya. Kisah ini terjadi 7 tahun yang lalu ketika anak lelaki saya membonceng motosikal dari rumahnya di Felda Adela dan ingin menuju ke rumah saya di waktu malam menggunakan lebuh raya Desaru, Kota Tinggi. Anak saya yang ketika itu baru pulang dari tempat kerjanya di Pengerang sekitar jam 9 malam, singgah seketika di rumahnya di Felda Adela untuk mandi dan membawa sedikit pakaian yang dipesan oleh isterinya. Selepas mandi, dia bersiap-siap untuk bergerak dari rumahnya sekitar jam 10 malam. Akan tetapi dia terlupa membawa beg pakaian yang telah disiapkan, dan beg pakaian itu diletakkan di atas sofa sebelum dia keluar dari rumah. Di pertengahan jalan, telefon bimbitnya berdering dan dia memberhentikan motosikal untuk menjawab panggilan isterinya yang bertanyakan tentang pakaian yang telah dipesan oleh isterinya. Dan dia baru terperasan yang beg pakaiannya tertinggal di rumah. Oleh kerana tidak jauh dari rumahnya, dia pusing semula untuk mengambil beg tersebut. Kerana terlalu gairah hendak berjumpa isteri yang sedang berpantang dan anak pertamanya di rumah saya, dia terlupa yang saya pernah berpesan, jika keluar rumah, jangan berpusing semula untuk mengambil sesuatu yang tertinggal. Ini memang pesan dari orang-orang tua yang percaya ia bukan petanda yang baik. Nak dipendekkan cerita, di pertengahan jalan, motosikal yang memandu laju tiba-tiba terhenti tanpa tahu puncanya. Keadaan malam itu agak sunyi. Tidak ada satu kenderaan pun yang melalui jalan tersebut. Anak saya beristighfar beberapa kali dan cuba hidupkan semula motosikalnya, dan Alhamdulillah dapat dihidupkan. Lalu dia pun meneruskan perjalanannya. Secara tiba-tiba motosikalnya terasa berat dan teramat perlahan. Anak saya merasakan yang motosikalnya bermasalah dan terus bergerak, dan tiba-tiba bulu roma tengkuknya rasa meremang semacam, dan telinganya mendengar seperti kain-kain yang berkibaran, dan dia terperasan bayang-bayang kain melayang-layang ditiup angin. Lalu dia menekan brek, dan melalui pantulan dari cahaya lampu brek motornya, dia tergerak hati untuk memandang cermin sisi, dan alangkah terperanjatnya apabila dia terpandang sosok tubuh berambut panjang yang mengerbang ditiup angin berada betul-betul di belakang tempat duduknya. Anak saya beristighfar dan membaca surah-surah suci tanpa henti di dalam hati sambil matanya menjeling ke belakang. Dia masih merasakan sosok tubuh perempuan berambut panjang masih di belakangnya. Dalam hatinya berkata, janganlah mengapa-ngapakan dirinya, tumpanglah sampai mana pun janji dia selamat. Dan mulutnya masih membaca surah-surah suci Al-Quran sehingga dia merasakan motosikalnya menjadi ringan. Dan akhirnya dia selamat sampai ke rumahnya sekitar jam 1 pagi.